إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شغل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. صواب. Umur balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. وجعل فيها قرة عين سيد المرسلين وركنا من أركان الدين وجعل فيها جنة العاجلة للمحبين ومعدل الأسرار العاشقين. Ku mulai risalah ini dengan nama Allah yang amat murah, lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah Tuhan sekalian alam. Tuhan yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu ni, jalan segala orang yang muttaqin. Mana orang yang bertakwa, jalan mereka ialah as-salah al-mafruḍah, yang diwajibkan. Bermakna kalau 5 waktu tidak dijaga, bermakna dia tertutup jalan dengan Tuhannya. Bermakna hidupnya sudah tersasar jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia kena jaga sungguh salat 5 waktu yang wajib dengan sungguh-sungguh. Kemudian diteliti dengan betul zahir dan batin dia, supaya mencapai hakikat sembahyang yang sebenarnya, sebagaimana disuruh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti barang yang kamu lihat akan aku sembahyang. Wa ja'ala fiha qurrata 'ain sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid. Dan Tuhan yang menjadikan di dalam sembahyang itu, Allah Ta'ala jadikan piha pisalah dalam sembahyang qurrata 'ain, iaitu sejuk mata hati, penghulu segala mursalin. Segala mursalin mana segala rasul, iaitulah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesejukan, ketenangan tu ada dalam sembahyang. Bermakna kalau sembahyang kita cek balik, ada tak sakinah, kelazatan, ketenangan, kesejukan. Kalau belum ada, maknanya sila tangisi, minta Allah Ta'ala kurniakan dan kita perbaiki. Ya, bahawa tempat yang hebat, tiba-tiba kita tak dapat mengambil manfaat daripadanya. Disediakan tempat makanan yang radah, yang dahsyat, hebat, tapi kita gagal mengecapi cita rasanya. Apabila dia cek balik, kita ada penyakit buahnya. Makanan yang lazat tidak dirasai, kelazatannya disebabkan ada masalah kesihatan. Begitulah kesihatan rohani kita. Sembahyang ni sebagai satu nikmat besar.
kesejukan rohani. Tiba-tiba seseorang sembahyang tak ada rasa apa, bahkan kadang dia rasa penat. Oh, itu lagi dahsyat, ya, betapa jauhnya dia dengan Allah kalau sembahyang tu dia rasa penat. Sudah sembahyang tu sebenarnya tempat kelazatan, tempat bernikmat-nikmat dalam tu. Tapi bila dia dapat nikmat, bila dia menjaga syarat-syarat dia dan dia membuat persiapan qalbi dia yang bersih dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat rahsia-rahsia yang cukup hebat yang telah didapati oleh para nabi, rasul, para nabi dan para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang tu dia panggil qurrata a'in, qurrata ainin, tempat kesejukan Sayyidul Mursalin, kesejukan mata hati penghulu segala rasul. Dan sembahyang tu juga menjadi sembahyang tu satu rukun, ruknan min arkaniddin. Rukun maknanya apa? Imad, tiang bagi agama salah. As-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa meninggalkan sembahyang, dia meruntuhkan agama dia. Dan tidak ada manusia paling rugi dan paling celaka manusia, rosak, apabila runtuh rukun, ya, dalam kehidupan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada arti hidup dalam manusia yang tidak ada kontak hubungan dengan Tuhannya. Dia seperti haiwan yang liar. Sebab kita ni abdi Tuhan, menumpang di muka bumi Tuhan, mengambil kurnia Tuhan, umur pun Tuhan pinjamkan sementara. Maka bentuklah hidup kita sebagai penumpang sementara, iaitulah hamba bagi Allah. Jangan lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buat tak perasan dengan Allah taala, besar risiko dia nanti. Habis adalah besarnya sembahyang. Wa ja'ala fiha jannatal 'ajilata lil muhibbin, dan dijadikan padanya dapat lazat tu, lazat kemanisan khidmat di dalam sembahyang yang menemputi syurga yang disegerakan. Jadi sembahyang tu dikatakan jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan ataupun al-ajilah. Bila kata syurga apa makna? Tempat nikmat, tempat berlazat yang tidak ada tanding, tidak ada sebarang ketidakselesaan dalam sembahyang. Nikmat sungguh. Tiba-tiba kita sembahyang rasa tak selesa. Buat bukan tak buat, tapi maknanya dalam keadaan tidak selesa, rasa nak cepat lah, rasa tak tenang lah. Itu merupakan parahnya penyakit rohani kita. Rohani kita dah teruk pada kanser. Kalau bahas penyakit biasa ni penyakit kanser parah, takut-takut dia pergi tahap 4. Dia takut pergi tahap 4, dia jam terus. Begitulah rohani kita. Sebenarnya sembahyang tu bagi orang yang hakikat rohani dia cantik, lazat. Bagi sembahyang dia nak sembahyang, pas sembahyang nak sembahyang. Sebab apa? Jannah, syurga pun dalam dia, tempat bernikmat. Apa nikmat dalam dia? Tengok belakang dia akan cerita ni. Mahalul munajah, mahalul mukallamah, tempat sedap berlazat dengan Tuhan. Ma'dinul asraril asyikin, dan sembahyang tu tempat ma'din, tempat galian. Dalam galian tu banyak emas, kan? Bonyo lumpur makarau. Itu sikit baru kan. Yang ni galian lagi besar ni, galian rohani yang Tuhan sediakan dalam sembahyang tu ada. Rupa kita tak perasan. Nanti kita berjalan-jalan tempat hari-hari balik, rupa tempat tu bawah tu Masya Allah emas banyak, kita tak perasan, kita tak tahu. Jadi kalau kita jaga betul-betul dia perasan bahawa Masya Allah, bahawa dia rasa hebatnya sembahyang, rindu dia kepada sembahyang, seronok di dalam sembahyang, berasa syukur dia dapat sembahyang. Tempat-tempat galian. Sekarang apa galian yang telah kita keluarkan dalam sembahyang? Tengok, dia akan bahas ni. Tu. Iaitu tempat galian segala rahsia daripada bagai tajalli. Sembahyang tu tempat tajalli, pembukaan qalbi, roh, sir insan di dengan Ta'ala. Kita dapat dah benda selama puluh tahun dah kita sembahyang. Kalau tak dapat, sila menyesali betapa hinanya diri kita, betapa jauhnya kita dengan Tuhan. Tu.
Bagi orang yang asyik, tapi syarat orang yang dapat tu sifat dia apa? Asyik. Asyikin makna orang yang asyik, yang rindu dengan Tuhan. Macam mana orang rindu kan? Dia duduk, dia ingat, dia berjalan, dia ingat. Orang bercinta kan. Maka sembahyang tu tempat orang yang bercinta qalbinya dengan Tuhan. Sebab al-khali anin syauqi muakharun. Orang yang batin hati dia, qalbi dia kosong daripada cinta dan rindu ke Tuhan, maka orang tu muakhar, orang yang jauh tinggal ke belakang, corot ke belakang. Rohani dia rohani yang terlampau teruk, nisbah kejauhan dia, kekotoran dia, keladakan rohani dia, tu dah jadi dia. Sebab tu dia tak dapat banyak pancaran nur daripada Allah Ta'ala, sebab dia tak membuat persiapan. Maka dalam sembahyang tu tempat curahan berbagai-bagai yang telah diambil oleh orang-orang yang telah mengambil. Yang mana sifat di antara dia apa? Iaitulah asyik hati dia dengan Allah Ta'ala, dengan banyak zikrullah. Habis. Mana orang yang asyik, yang rindu mereka akan mahbubnya kekasihnya. Jadi dia kekasih yang sebenar huwallahu Ta'ala. Ya, kekasih sebenar kita ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kasih sama kita semua ni semua kasih majas, sandaran sikit dan bukan matlamat sebenarnya. Ya, dan sepatutnya kekasih kita sebenar kita letakkan mahabbah dengan Allah, sebab dialah segala-gala yang memberi izin kita menumpang atas dunia, yang menjadikan kita siapa? Dia. Yang memberi nikmat sehingga tak terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Siapa dia? Dia. Kalau kamu kira nikmat, tak ada siapa muka manusia boleh ukur nikmat. Nikmat yang diberi lain. Ya. Kat tubuh badan kita pun tak boleh nak kira kan. Kita gunting rambut tumbuh. Siapa tumbuh tu? Kita gunting misai, gunting janggut, dia tumbuh balik. Kita gunting kuku, dia tumbuh balik. Siapa? Kita ada masuk campur. Kita terik kuku tu keluar kan. Itu pun kita tak boleh nak campur. Lemah dhaifnya kita. Keluar kuku dari yang kita potong tu keluar balik, rambut kita kerat keluar balik. Contohnya dan sebagainya tu. Darah yang berpusing dalam jasad kita ni. Ya, kalau dia jam macam dia tekanan darah dia tinggi, kita dah takut dah. Oh, ni kan mati kan. Dia pusing satu badan cantik. Dan begitulah fungsi yang lain. Jantung kita tak pernah berhenti daripada 120 hari dan perut ibu ditiup roh sampai sekarang. Buah pinggang kita cantik, jantung kita cantik, paru semua kita cek balik. Darah berjalan baik, semua nikmat kurniaan Allah SWT. Sebab suruh renung, puati balik baru kata Masya Allah, hebatnya kurniaan Tuhan, malunya kita dengan Allah Ta'ala. Itu baru kena muhasabah. Ya. Orang kalau tak muhasabah ni, tak ingat orang tu gila. Baik. Jadi kita memerhatikan itu adalah satu benda yang penting. Menyedari dan memerhatikan segala ni'amillahi ta'ala adalah perkara penting, supaya membuat hubungan kita jangan terjejas dengan Tuhan. Kalau hubungan insan terputus, terjejas, ada masalah, itu adalah bala yang besar dalam kedudukan sebagai kita hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau bagi kita sesuatu pemberian, kita pergi bank kan, kita buka tengok akaun kita ada masuk 1,000 bulan ni. Ada orang transfer 1,000. Kita ada terasa tak nak tanya siapa bagi. Saya ada siapa bagi ni. Tiba-tiba dia keluar mesej, hantar mesej, ni saya hadiah tuan, saya ada dapat bonus sikit misalnya kan. Alhamdulillah, terima kasih, kita kata kan. Dia cari ini tidak 1 bulan ni, dia tengok ada orang top up, orang transfer 1,000, bulan depan 1,000, dia tak tanya langsung, ambil pakai. Itu orang gila orang ni. Dia ambil itu, tak ada saja, tak ada fikir capur masuk, capur beri baik hati orang, tak pakai je. Macam tu lah, tak ada akal lagi.
Kalau Tuhan beri kita nikmat terlampau banyak, beri kita menumpang sementara. Dunia ni bukan kita punya dan menumpang. Kita ni fakir. Tiba-tiba tak ada langsung. Terfikir tentang Al-Mun'im, pemberi nikmat yang sebenar, yang sepatutnya kita memberikan ketaatan kepadanya. Kalau kita balas, ya, sebab kita sama kita ni mengambil manfaat. Ada Tuhan, maknanya dia tak mengambil manfaat, dia tak memerlukan, bahkan kita disuruh memberikan ketaatan saja kepada dia, yang mana ketaatan tu balik-balik manfaat kepada hamba dia. Itu dia. Itu maknanya ringkasan khutbah dari kitab yang kita ulang balik ni. Itulah, ya, sembahyang merupakan jalan bagi orang yang muttaqin untuk membina insan yang ada nilaian yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, bukan sisi makhluk ni, sisi Allah Ta'ala. Yang Tuhan kata, inna akramakum indallahi atqakum, semulia-mulia kamu di sisi Allah orang yang paling tinggi darajat takwanya. Maka sembahyang ni membina takwa, tariqul muttaqin, jalan orang bertakwa. Itu ringkasan. Kemudian dalam sembahyang disediakan dan telah diambil manfaat besar oleh penghulu kita, pimpinan agung kita, pemimpin agung kita, Rasulullah SAW, yang dipanggil qurrata ain, tempat kesejukan, ketenangan jiwa. Itu sembahyang tu, ya. Kalau orang sembahyang hati tak tenang, orang tu sakit jiwa, ya, sakit jiwa. Yang tu ada tampoi ya, dia sakit jiwa. Kalau kata sembahyang sedap dah, penat sembahyang, kau ni sakit jiwa, ya, bahawa tak dapat nikmat. Tempat benda tu nikmat tapi tak rasa, benda tu manis tapi tak rasa. Gula manis, dia tak rasa manis, tu ada masalah, ya. Dia dua je, sama ada gula tu kena buang parit atau orang tu kena buang parit. Kau tak dapat rasa manis gula, gula tu manis. Apa tu makna dia kena rasa sekiranya dia sihat. Begitulah perlu kita menjaga kesihatan rohani kita supaya kita dapat duduk di taraf yang sebenar, bernikmat dengan benda yang diberi nikmat oleh Allah, merasa benda yang diberi rasa oleh Allah Ta'ala. Habis, kemudian dia merupakan satu benda besar, jannah ajilah, ya, syurga yang disegerakan tu dalam sembahyang tu. Allah Ta'ala jadikan dalam dia syurga yang disegerakan, iaitu tempat mengambil nikmat yang besar, dan ini merupakan galian, ya, yang hebat bagi orang yang bersifat dengan kerinduan. Jadi binalah kerinduan dengan Allah Ta'ala, insya-Allah dia akan terbuka benda-benda yang seumpama itu. Habis itu. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamin wa syafi'il muzlimin. Kemudian selawat dan salam. Selawat bila dia terjemah sini apa tu? Dan rahmat, mana selawat daripada Allah Ta'ala, ya. Kalau pada malaikat dia panggil istighfar, malaikat berselawat kepada orang mencari ilmu, itu dia panggil istighfar. Kalau pada Nabi kita berdoa, selawat pada Nabi itu doa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kata pula dengan doa kita ni Nabi naik martabat, tak payah doa kita Nabi diangkat lebih tinggi. Kita yang mengambil manfaat dengan selawat. Man salla alaihi marra salla alaihi asyra. Siapa selawat Nabi sekali, Allah Ta'ala selawat kepada dia 10 kali. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada dia. Kita ambil manfaat. Yang kita pula kata, kita selawat Nabi lagi naik. Kalau tak selawat tak naik. Banyak besar orang kau kata. Itu kurang ajar orang panggil. Ya, kita selawat tu manfaat tu kembali kat kita sebenarnya. Keberkatan Habibullah Rasulullah SAW yang merupakan syafi', orang yang memberikan syafaat yang besar bagi orang-orang yang berdosa. Nabi berikan syafaat besarnya, kasih sayang Nabi. Wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi at-tahirin salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Dan atas segala keluarganya apa dia selawat dan salam tu, atas keluarga baginda sallallahu dan segala sahabatnya, semua ni hebat-hebat ni. Ashabikan nujum ya muqtalaitu ihtalaitu, sahabat ku seperti bintang di langit, siapa ikut saya dapat petunjuk, ya. Ahli keluarga lagi dekat sahabat, dia ahli keluarga sahabat lagi, dan segala ikutannya daripada anak buah yang suci mereka itu, yang menjadi ashab pengikut. Sebab sahabat-sahabat ni orang dijamin oleh Nabi SAW, ashabikan nujum, ya, sahabat seperti bintang di langit. Khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun-kurunku, Nabi kata summal ladzina yalunahum, kurun yang mengiringi kurun-kurun sahabat. Mana kurun sahabat masuk kurun yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurun kita tak masuk, dan kalau tak pandai-pandai bersungguh-sungguh, takut
jadi babas, na'udzubillah. Dan mereka itu akan rahmat dan salamnya dan berkekalan keduanya hingga hari kiamat. Kita minta supaya selawat dan salam sampai hari kiamat itu besarnya. Habis wa ba'du fa'lamu ya ma'asyiral muslimin waffaqanallahu wa iyyakum wa alhamana rusdana wa a'adzana min syarri anfusina. Dan adapun kemudian daripada itu, maka ketahui olehmu, hai segala orang yang muslimin, telah memberi faham akan kami dan akan kamu. Ya, mana telah memberi faham, maksud dia mudah-mudahan Tuhan memberikan kepahaman kepada kita. Ini doa Tuhan pengarang, ya. Dan kepada semua orang muslimin, Tuhan buka akan memahami akan agamanya, memahami jalan-jalan selamat. Telah memberi faham akan kami dan akan kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang memberi kepahaman ialah Tuhan, dan mengilhamkan kami akan kamu cerdik, dan Allah juga mengilhamkan akan kami kecerdikan dan dilindungkan daripada kami kejahatan. Siapa orang yang cerdik? Orang yang memberikan ketaatan kepada Allah, itu orang cerdik. Bukan cerdik pandai cakap ni, itu cerdik itu orang tak Islam pun ada kan. Pompak pun cerdik. Cerdik sebenarnya orang yang mentaati Allah Ta'ala. Itu dalam hadis kursi Rasulullah menyatakan, ya bena Adam ati' rabbak fatusamma akilan wala ta'si fatusamma jahilan. Abna Adam, hi anak Adam, ati' rabbak, sila berikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fatusamma akilan, maka dipanggil kamu orang yang pintar, yang cerdik, yang bijak. Jadi orang yang memberikan kesetiaan dan ketaatan itu dipanggil orang yang cerdik. Wala ta'sihi, jangan cuba kau nak derhaka akan Allah Ta'ala. Menderhaka, melakukan maksiat kepada Tuhan, fatusamma jahilan, maka kamu disenaraikan, dinamakan orang yang bodoh. Orang yang bodoh ialah orang tak berikan ketaatan kepada Allah. Tuhan suruh lain, dia buat lain. Yang Tuhan suruh dia tak buat, yang Tuhan larang dia buat, itu orang bodoh panggil. Mana menempah tekin untuk terjun ke neraka jahannam wal a'yazubillah. Jadi Allah Ta'ala memberikan kita apa? Kecerdikan itu, dan dilindung pula kita. Wa'adzana min syarri anfusina, dan Tuhan lindung kita daripada kejahatan nafsu itu. Diri pada nafsu yang sentiasa menyuruh ke arah kejahatan. Innan nafsa la ammaratun bisuk, sungguh nafsu amat menyuruh ke arah kejahatan. Kemudian habis itu khutbah ringkas. Inna salata imaduddin wa adullu mabanil islamil khams ba'da syahadatain. Dan bahawasanya as-salah, sembahyang 5 waktu itu, imaduddin, tiang. Bagaimana kalau bangunan tiang dia runtuh habis, paman tarakah faqad hadamaddin, siapa runtuhkan tiang, runtuh agama dia. Dan tidak ada makna insan hidup kalau dalam diri dia tidak ada agama, tidak ada ad-din. Sembahyang tu 5 waktu sebagai tiang, ke mana pun kena jaga tiang kan. Selain kita jaga, kena peksa dia letak ke kan, dia dah ada macam ke tengok, tu pun kena cek balik biar dia semakin kukuh, tu maksud. Dan yang terlebih besar kejadian rukun Islam, rukun Islam kita 5 perkara tim besar kali apa? Iaitulah as-salah. Iaitulah selepas daripada apa? Mengucap kalimah syahadah, penyaksian kita kepada ketuhanan dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sembahyang. Rukun Islam pertama apa? Anta syahada la ilaha illallah. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Budikan sembahyang. Sembahyang ni panggil silatun bainal abdi wa rabbih, kontak antara hamba dengan Tuhan. Baik. Kemudian kata Tuan Syekh pengarang kita, Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, wa mahalluha minad din mahallur ra's minal jasad. Fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu, fakadzalika la dina liman la salata lahu. Ya, wa kaza warada fil akhbar. Dan tempatnya, mana kalau di tempat perbandingan, nak dibandingkan sembahyang ni daripada agama, tempat dia mahallur ra's minal jasad.
seperti tempat kepala pada tubuh. Mandan tubuh badan, sembahyang seolah kepala. Bila kita kerat kepala, pada adatnya mati. Matilah jawab, kepala dah putus, kena panjung. Maka seperti bahawasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya. Kerana tidak ada, maka demikianlah tidak ada agama bagi orang yang tiada sembahyang baginya. Maknanya kepahaman agama, pengertian agama, kepentingan agama yang sangat penting tak masuk dalam apa perjalanan hidup dia. Bila dia tak sembahyang, nak cerita agama dia rasa pelik pening. Macam kita duit dia nampak muka kepala. Macam mata belodok. Kalau cerita agama kan kuyu kan, macam nak mampus. Itu menandakan apa tu? Teruk sangat tu, kotor sangat kan. Sila cek balik supaya jangan kita terperanjat bila malakul maut datang tu. Dia sentap nyawa kita, sebab nak terperanjat terhege-hege kita, baru kita tahu, baru kita kena tinggi rendah langit dan sebab tu bersiap sebelum kita balik menghadap Allah Ta'ala. Dan kita makin lama makin dekat. Kullu atin qarib. Tiap-tiap benda yang akan datang dia makin dekat. Kita dah edar surat jemputan anak kita nak nikah 2 minggu. Makin dekat kan makin jauh. Makin dekat sehari, makin dekat. Begitulah maknanya. Ajal kita makin lama makin dekat. Makin dekat. Maka buat persiapan. Semakin dekat, semakin kita bersiap. Bukan semakin dekat, semakin leka. Itu nak cari naas panggil. Jangan sampai dia masuk dalam ayat yang Tuhan kata apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib as-sadaka wa akum nasim. Bila malaikat nak gentap nyawa dia besok, dia kata, Rabbi ya Tuhanku, berilah tempoh sikit lagi. Kami nak beramal dah, kami nak buat amal saleh kerja itu yang baik. Kalau tak semayang, nak semayang, kalau tak puasa, nak puasa, tak ada dah. Masa itu dalam ayat lain Tuhan kata, lau ruddu la'adu ilam manuhu an. Ni muka ni kalau kembali ke dunia, dia ulang balik perangai dia ni. Perangai biol dia, tak kenal Tuhan, tak kerti tanggungjawab dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia perasan dia nak tongkat langit, mana negara nak tongkat langit ni kan. Itu makin hari makin dekat. Insaf lah maknanya. Semakin hari semakin hampir kepada ajal mana tempohan yang telah ditetapkan. Sebab tu ingatan kepada mati ini satu perkara yang besar. Kalau insan ni tak ingat ke mati, satu hari langsung dia tak perasan, tak teringat yang dia akan balik menghadap, yang dia akan dimandikan, dikapankan, disemayangkan, dipikul, diusung, dimasuk dalam liang lahat, dia tak perasan. Itu bahaya. Sebab kaedah kata syammir wala tazad zakiral maut fanisyanuhu dalalul mubin. Sensing tangan baju kamu. Ini kinayah nak buat kerja kamu kena sungguh. Kemudian pemangkin dia apa? Wala tazad zakiral maut. Jangan kamu sekali-kali berani lupakan kematian. Fanisyanuhu dalalul mubin. Lupakan mati sesat yang cukup terang. Sebab manusia yang mana tersesat semayang tidak punca dia apa tu? Tak perasan maut dia makin dekat. Kalau dia perasan tu betul, kalau malaikat maut datang kata, kawan, awak ni besok jalan macam besok handphone semua ni mati, cabut bateri dulu, SIM card berjabut. Kau jangan ganggu aku, dah besok aku dah nak balik gitu kan. Itulah makna kita tak sedar bahawa dia dekat. Makin hari makin dekat. Jam yang kita pakai dia tolak saat, tak 1 saat hilang. Dia 1 minit, lepas tu 1 jam, sekarang 1 hari. Hari ni pula tanda kiamat yang paling kecil semua dah nampak. Masa terlampau cepat, seminggu sekejap kan. Siapa lebih terasa ni? Kalau orang bayar rumah sewa lagi cepat kan? Kejap bayar. Kejap dia bayar sewa cepat. Now kita pusing jam. Pada jam tu kita tengok macam tu tak ada akhir zaman kita rasa masa tu laju, jam akhir zaman dia pergi macam tu. Tak ada. Dia macam tu sama je. Keadaan tu makna menunjukkan apa tu? Mukjizat Rasulullah SAW menceritakan akhir zaman punya suasana tu. Dia rasa betul laju. Oleh kerana tu laju dan dekat, kita makin dekat untuk balik. Hari ni kita boleh bercakap, boleh melihat, boleh mendengar, boleh bergerak. Satu masa semua stop. Jasad yang sama ni tak boleh cakap dah. Jasad yang sama ni tak boleh melihat. Jasad yang sama ni tak boleh mendengar, tak boleh bergerak keras. Dan benda akan berlaku. Tak ada siapa boleh elak. Itu sebab dia kata apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah kamu akan Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu keyakinan. Apa makna yakin di sini? Ulama tafsir kata al-yakin bermakna al-maut. Sebab al-maut ma yakinu. Barang yang tayakkan telah yakin. Semua tu orang kafir pun yakin dia mati. Semua akan mati. Maknanya kematian ni satu motivasi besar. Bukan melemahkan kita, tapi mencerdaskan kita lagi.
supaya hidup seorang tu lebih berkualiti apabila dia banyak mengingat kematian, sebab dia akan jadi orang yang lurus, yang cantik, yang bersih, yang tidak ada berlaku kekotoran dalam sepanjang kehidupan dia. Kalau dia terkena benda tak elok, cepat dia bersihkan. Itu sifat orang yang disuruh banyak mengingati kematian. Sebab dalam tarekat Naqsyabandiyah, Naqsyabandiyah yang ketujuh, dia panggil apa? Zikir Kalfiat 10 yang ketujuh tu. Rasa sebelum kita zikir tu, kita rasakan betul-betul kita mati. Bayang betul-betul orang mandikan kita kapan kita dah mati. Orang usung kita, orang semayang kita kat masjid, masuk dalam keranda, rasakan betul-betul. Sampai orang turunkan kita dalam liang lahat, belaga hidung kita dengan tanah kubur, orang pun timbul, matalkin, rasakan betul-betul. Ada semua tu. Dia tiap-tiap kali nak berhenti zikir, zikrul maut tu ada. Yang surah-surah aksiru min zikri hazimil lazat ain maut. Banyakkan kamu mengingat benda yang memotong kelazatan dunia yang sementara ini. Itulah kematian, mufarraqatur ruh anil jasad, yang telah bercerainya roh jasad. Dan bila bercerai roh jasad, sementara dia panggil barzah, antara akhirat dengan dunia, barzah tengah tu, alam barzah. Dan di situ ada satu kehidupan. Sebab tu bila kita baca doa kan, orang mayat tu, dia kata apa? Kuburnya apa? Raudatun min riyadil jannah au hufratan min khufain nar. Sama ada dia satu dipanggil taman-taman syurga atau satu corong-corong neraka, tu alam barzah tu. Di sana ada kehidupan, ya. Maka setengah daripada orang yang memelihara sembahyang, besok dia akan jadi diizin atau sembahyang ni dia akan dependent dia. Datang azab dah datang, dia sembahyang, jangan. Dia memelihara aku ketiga hidupnya di dunia dulu. Wah, tu besarnya sembahyang tadi. Ya, teman kita sebenar yang berada di barzah besok ialah segala ibadat. Puasa datang, ya, sedekah kita, kebajikan ni akan menemani kita dengan izin Allah SWT. Ada yang atas dunia dulu sayang dah tak ada dah, semua dah bongkau. Dia pun menikah kan, dia pun mati, bini sayang rupa dia nikah lain. Habislah semua orang lain. Sebab yang tak berubah pun tuan-tuan, anak dia tak berubah. Kita mati yang berbila pun tetap bini kita. Kalau bini macam ini bini kita kan, bini Dola mati, besok jadi bini Kasim pula. Kasim mati, bini apa? Bini Samad. Nanti tak ada kekal anak lain tadi. Tapi kalau bini meninggal, nikah lain tak ada bini kita dah. Betul. Sebab maknanya di sini dia suruh jaga teman kita sebenarnya. Di sana besok jaga ialah amal ibadah kita. Maka sembahyang itu besar. Dia akan diberi otoriti oleh Ta'ala memberikan bantuan kepada musallin, orang yang mengerjakan sembahyang. Baik. Jadi kata di sini pula sembahyang fil mahar ra'si. Dia macam kepala. Mereka kalau potong kepala mati, begitulah kalau sembahyang ditinggalkan, matinya kehidupan Islam itu dalam kehidupan seseorang. Ya, dan bila mati kehidupan Islam, rosaklah. Dia akan menjadi masalah besar. Ya, itu di antara sedikit khutbah dalam kitab inilah. Kemudian ja'alallahu wa iyyakum minal muhafizin ala salatil muqimin ila akhir wallahu a'lam.